Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan di grup. InsyaAllah salam perkenalan daripada saya Ustaz Tabi Ali. InsyaAllah Alhamdulillah diberi kesempatan berbakti di jalan Allah ni dekat 25 tahun InsyaAllah. Bidang saya sebenarnya bidang perubatan At-Tib Nabawi dan perubatan tradisional atau alternatif. Jadi saya dulu pun tak adalah suka sangat pasal akhir zaman ni. Tapi sebenarnya tentang zaman ni dulu masa saya baru-baru duduk di dalam tarikat, memang telah diberitahu dan diceritakan oleh guru mursyid saya tentang bagaimana guru-guru mursyid dulu berhadapan dengan misalnya dengan komunis, berhadapan dengan komunis lah khususnya ketika tahun berapa tu komunis tu. Jadi Madasu dia bercerita ni, guru mursyid saya ni cerita, bukan nak menggambar bukan nak menunjukkan kesaktian ke apa, tak ada, tapi nak menunjukkan kepada kita keyakinan bahawa kuasa Allah itu yang paling penting. Sebab kita ni kadang-kadang cakap je beriman, tapi kita tak yakin. Itu yang sedih. Banyak orang kata, contoh suka pelikirkan orang Melayu kita. Orang Melayu ada apa? Ada keris. Orang Melayu ada apa? Ada jin. Masya Allah, Allah ni ilmu dia maha luas. Kalau kita tak bersedia untuk nak buka minda kita, buka hati kita, nak mendalami ilmu Allah, macam mana Allah nak bagi kita ilmu? Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan, saya banyak kali kalau saya tengok ustaz-ustaz di ceramah, saya bukan tak ada bidang, saya bukan tidak ada kelulusan, saya pun ada kelulusan. Saya pun, tuan-tuan, saya pun Alhamdulillah Allah bagi saya peluang dalam bidang lecturer, dalam bidang tamadun Melayu, tuan-tuan, dalam bidang sejarah tamadun dan pengajian Melayu dan Islam di Universiti Malaya dulu. Saya sempat, sebelum saya berhenti sebab saya tak puas hati, banyak sangat unsur peremizan, nak kelabu sejarah kita. Panjanglah, nanti insyaAllah kalau ada masa saya ceritalah. Alhamdulillah saya juga, walaupun saya tak makan gaji, Allah bagi saya rezeki. Sebab saya dalam bidang perubatan aktif. Saya ada klinik saya sendiri. Sekarang ni pun masih lagi saya ubat orang. Ada banyak yang saya tak ambil bayaran pun, kan? Itu pun, tapi kalau VIP tu saya ambil lah, kan? Kalau orang biasa-biasa tak ambil. Sebab itulah tuan-tuan, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, macam mana kita nak cakap, kita memang dah ada di fasa akhir, tapi pada masa sama kita juga tak yakin dan tak percaya pada kuasa Allah. Kita kata kita beriman, kita tak percaya. Kita selalu kata, ustaz-ustaz pun ramai juga sekarang tu suka kata, kalau ilmu, kalau mencari adat adalah ilmu jin. Itu saya sedih. Saya kalau jumpa orang tu, saya tak kawan. Saya beritahu pada dia, ustaz, saya pun ada usuluddin punya bidang. Saya juga mengaji Tauhid sifat 20 saya mengaji, insyaAllah Alhamdulillah Saya juga mengaji akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya bermazhab Syafi'iyah. Tapi saya ni tak adalah cepat-cepat saya nak kata sesat semua benda. Saya kata pada dia, tak semualah nak kata sesat. Segala perkara yang melibatkan keajaiban, dia semua tu kuasa Allah. Allah ni izinkan. Cepat sangat nak melatah baca kitab, menggunakan ayat kitab Syekh tu
letak pada tempat. Contoh sungguh dia bukan wali Allah kalau dia berjalan atas air, sembahyang atas daun pisang. Saya kata pada ustaz tu, memang itu bukan syarat kamu jadi wali. Tapi kalau Allah izinkan ke atas seorang hamba Allah tu yang bukan wali, dibenarkan untuk dia buat perkara begitu, tidak boleh kita terus menuduh dia itu ilmu syaitan. Kalau kita kata begitu, nampaknya kita lebih percaya pada syaitan dan jin. Kadang-kadang lebih berkuasa, betul tak? Kenapa kita tak mau bersangka baik dulu, sedangkan itu ajaran Al-Quran. Quran kata hendaklah kamu sangka baik dan menjauhi sangka buruk. Kebanyakan sangka buruk itu dosa. Akibat daripada perbuatan kita mengucap orang haram, tak betul, haram, tak betul. Akhirnya, saudara tengoklah, saudaraku yang dikasihi Allah sekalian. Ilmu orang Melayu tak ada. Ke mana perginya ilmu orang Melayu? Nak jaga diri, nak jaga kesihatan, semua dah tak ada. Kalau ada, tok guru pun mati bersama dengan ilmu. Sedih tak? Saya tak tahu nak cakap lah. Ramai anak Melayu kita yang tak ada jati diri, yang tak ada ilmu. Macam mana tu dia nak hadapi dia? Allah Rabbi. Berpantang maut sebelum ajal. Saya tahu. Bukan kita kata bila kita ada ilmu ni, kita kata kita nak riak, bangga, Masya Allah. Bukan nak jaga diri. Keselamatan kita daripada bahaya. Kita ni bukan manusia yang mati kata, tu tak. Rasulullah para sahabat tu, Nabi tak mati syahid, tuan-tuan. Sahabat yang mati syahid, memang dia nak mati syahid. Tuan, Rasulullah tidak mati dengan mata pedang, tidak mati di medan perang. Begitu juga sahabat dia yang rapat tu, 4 orang sahabat. Walaupun selepas itu syahid ketika dibunuh di luar di medan perang. Seperti Sayyidina Ali. Suatu solat. Dan dia pun menikmati cara kematian itu, kematiannya indah. Syahid lah dalam solat. Itu pun dia tak meninggal dalam keadaan dalam dia solat. Dia meninggal dalam keadaan tidak bagi salam, baru dia sedar ada tombak ditusuk ke dada dia. Dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi kan macam mana kita nak faham? Kita nak fahamkan orang Melayu kita sekarang ni dah, kita dah akhir zaman, berlaku perang yang besar. Sebelum perang yang besar tu akan jadi perang fitnah dulu. Macam mana kita nak hadapi ya? Takkan kita nak mati katak, tuan-tuan? Takkan kita nak biar peluru melitah, peluru atas kepala kita kena badan kita? Kemana cerita orang tua-tua dulu yang kata peluru kalau kena badan dia jadi macam bertih kacang? Adakah itu dongeng? Adakah itu semua jin yang kita tak perlu belajar ilmu tu semua? Masya Allah. Cepat menuduh mengata. Sebab tu saya selalu berfikir kan, kalau saudara tanya nak kongsi ilmu, sejauh mana kita yakin ilmu ni dia akan hidup, dia akan aktif, dia akan berfungsi kalau kita yakin tu ada 4 tahap. Pertama, ilmu yakin, ada ilmu kita yakin. Yang kedua, ainul yakin, kita melihat dengan mata kepala kita, pembuktian sesuatu ilmu tu. Yang ketiga, hakul yakin, iaitu keyakinan yang benar-benar yang benar-benar melihat kepada kebenaran ilmu itu, zahir dan batin dia. Yang seterusnya iaitu kamalul yakin. 3 tahap, tuan-tuan, silap. 3 tahap keyakinan. Kamalul yakin ni maksudnya keyakinan yang sempurna. Kalau kita tengok sempurna tu macam mana tu ustaz? Macam mana kita nak fahamkan orang kita? Kalau dia kata bertawakal pada Allah, tapi bila dia melihat keajaiban yang mencari adat, dia kata itu sihir. Kita susah nak sangka baik kan? Itu karomah, itu ma'unah. Ada 5 benda tersebut. Okay? Sihir, istridash. Ini yang negatif. Sihir kita tahu persengkolan dengan jin-jin yang kafir. Termasuklah jin-jin sama ada jin Dajjal, pengikut dia, ataupun jin-jin
dalam ilmu sihir kuno. Yang kedua, apa tu? Lepas tu yang kedua, istridash, iaitu sesuatu ilmu, sesuatu peristiwa yang berlaku keajaiban. Tapi orang tu contohnya dia tak solat tapi berlaku keajaiban pada dia. Istijaz, pemberian dengan keadaan yang Allah benci, Allah marah. Yang ketiga, ada dua perkara keajaiban yang kita boleh kategorikan jahat. Ada tiga lagi kategori yang berada di pihak yang baik. Apa tu? Mukjizat, karamah, maunah. Tapi kan, kalau ustaz-ustaz, kalau dia ceramah, kalau perkaranya mencari adat, dia akan perhatikan dua ni je, istijaz. Akhirnya masyarakat mengecop. Kalau perbuatan tu maunah, karamah, dia akan kata tu sihir, tu kan fitnah zaman, ya Allah. Tapi saya dah nampak dah fitnah yang dikatakan begini sejak daripada zaman penjajahan lagi. Maksud penjajah tak larat nak melayan orang Melayu yang belajar ilmu hikmah, ada apa tu, karamah dan maunah. Dan satu lagi benda kesilapan di kalangan ustaz-ustaz ni, asatizah ni. Mereka selalu mengatakan iman kita ni tak sama dengan para sahabat. Kan? Mustahil lah kita didapat kaum maunah dan karamah, kita semayang tak cukup. Contohnya, Allahu Akbar. Kamu ni, cuba kamu anggap orang lebih baik daripada kamu. Macam saya anggap tuan-tuan lebih baik daripada saya. Saya pun banyak saya tak tahu. Saya tak kerti baca peta, saya tak kerti. Nanti saya pun insyaAllah saya nak belajar daripada tuan-tuan. Jadi kalau macam saya tak ada apa-apa nak kongsi dari segi keyakinan. Sebab kita cakap bab ilmu itu tadi, yakin. Sebenarnya yakin kita kena tingkat keyakinan kita supaya kita dapat bantuan. Bila katakan bantuan Allah inilah ni kita katakan sebagai mukjizat dan karamah. Sebab apa saya katakan mukjizat itu bantuan? Takkan tak dapat fikir tuan-tuan. Nabi Musa kena kejar dengan Firaun. Akhirnya Allah bagi mukjizat pada Nabi Musa, boleh membelah lautan dengan tongkat dia. Sebelum cantum balik, tenggelamkan apa tu Firaun dan mengikut dia. Itu mukjizat, kelebihan yang hanya Allah bagi pada Nabi dan Rasul. Tetapi apa tu, dia bersifat bantuan dan pertolongan. Nampak tak? Mukjizat yang bersifat pembuktian kepada kerasulan dan kenabian pun ada juga. Mukjizat yang merupakan pelepasan daripada kesusahan umat dia pun ada juga. Tu turun tu hidangan daripada langit tu, surah Al-Maidah, tak? Lapar sangat tak makan, nampak tu daripada langit, nampak kenyang, makan daripada syurga. Allahu Akbar. So untungnya Yahudi tu pun malah nak beriman, susah nak beriman. So apa lagi saya nak sampai? Keyakinan kita kepada Allah, yakin kita betul-betul pada Allah, tak ada berbelah bagi. Jangan dengarlah cakap ustaz-ustaz dia cakap lebih kurang. Habis tu segala perkara keajaiban tak ada Habis tu mukjizat ada untuk Nabi dan Rasul dia. Siapa kata mukjizat untuk Nabi dan Rasul saja? Mukjizat juga untuk kita. Apa mukjizat yang ada pada kita? Quran telah mukjizat. Contoh huruf muqatta'ah daripada alif lam mim kaf ha ya ain sad ha ya mim sad, itu pun boleh jadi satu ilmu. Kalau kita yakin boleh mengunci musuh kita. Tapi kita yakin tak? Tak yakin. Musuh pakai pistol, pakai bom, pakai apa? Bom ke, pistol ke, selagi duduk atas muka bumi Allah, semua dalam kawalan Allah apa? Kan? Kenapa kita tak boleh? Itulah tauhid, bukan? Saya berpegang prinsip macam ni tuan-tuan. Hidup mulia, mati mulia. Bagi saya, biarlah hidup kita ni tuan-tuan mulia. Mulia apa? Tanda kita mulia apa? Bertauhid, berakidah, pegang kepada, yakin kepada Allah. Bila kita yakin kepada Allah, bantuan Allah tu, kita jangan nak tengok bukti, tak perlu. Kita yakin je. Yakin walaupun bantuan tu tak nampak lagi. Tak apa, yakin. Sebab apa? Andai kata kita yakin dan andai kata Allah tak izinkan bantuan tu turun pada kita dan kita mati. Mati kita syahid tuan-tuan. Mati kita dalam keadaan baik. Kita yakin pada Allah, bukan? Betul tak saya cakap ni? Tapi kalau kita tak yakin pada Allah, kan? Semua jin, itu jin, lagi-lagi kita mati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, secara tak sedar kita telah mengagungkan jin. Banyak ustaz-ustaz ni, kaum muda, ustaz-ustaz Wahabi, ya, ataupun ustaz-ustaz yang tak sedar diri ni, dia selalu cakap, sepatutnya perkara yang cakap adat ni patutnya dialihlah perhatian umat Islam. Orang tengok dia boleh jalan atas air.
Itu tanda bukti kebesaran Allah. Tak bolehkah cakap macam tu? Nak sangka baik tak bolehkah? Dan Allah kata dalam Quran, bersangka baiklah, sesungguhnya sangka buruk tu dosa. Tak betul. Tak bolehkah sangka baik dulu? Tak bolehkah? Nak guna sangka buruk lah, tu mesti jin ni. Lepas tu duk sangka buruk pada diri kita sendiri. Kita ni siapa nak kerja martabat Nabi? Siapa nak kerja martabat Nabi ataupun nak kerja martabat sahabat Nabi? Kan? Kita nak jadi umat Nabi, kita nak jadi cuba berusaha jadi umat Nabi terbaik. Bila kata terbaik ni, iyalah, mungkin ada ujian-ujian dia yang kita kena hadapi. Kan? Itu biasalah. Kan? Jadi, terlalu memperlekeh, nak katakan inferiority complex. Terlalu merendah-rendahkan diri sendiri. Ini bukan sikap kita. Itu saat kita nak merendah diri. Ya, merendah diri itu berbeza dengan sengaja memperendahkan keseluruhan diri kamu. Saya merendah diri, saya pun tak tahu benar. Kan? Saya hanya beritahu tentang kepahaman saya. Yang tentang kita, kalau kita nak yakin ilmu Allah dijadi betul, kan ada banyak sebenarnya Al-Quran, insya-Allah saya boleh kongsi. Tapi kita kena yakin Allah tu tolong. Kalau kita dalam yakin ni, katakan Allah tak izin pertolongan tu sebab kita dosa lah, sebab kita tak layak. Tak apa tuan-tuan. Kita mati dalam keadaan kita yakin tuan-tuan. Yakin tu lah iman tuan-tuan. Faham maksud saya? Faham tak? Tapi kalau kita kata kita tak yakin lah pada kuasa Allah, kan? Tak salah kita nak pergi berbai'ah pada Imam Mahdi, tak salah, kan? Tapi jangan kita meragui karomah dan maunah yang Allah turunkan pada kita. Itu maksud mukjizat itu Al-Quran itu sendiri. Kita kena setting tu dululah. Saya beberapa malam ni saya tak tidur, saya macam berawas-awas saya tak tahu siapa yang berawas. Tapi ialah, terima kasih macam guru walaupun tak ramai orang Melaka. Saya sebenarnya saya orang Kedah. Saya kahwin dengan orang Melaka. Saya orang Johor umur. Yang saya mohon maaf jika saya silap. Cuba je segi mimpi Puan Nasitah tu. Memang ada benar je. Cuba ada juga benda yang saya tak dapat kepastian. Tu saya berlepas diri dah. Kan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau benar-benar lah. Sebaliknya pun serah pada Allah sebab. Tapi kalau bak meletup bah huru-hara tu, ya betul. Itu saya dah pasti. Indonesia menisahkan huru-hara sebab orang komunis. Itu memang pasti. Malaysia huru-hara sebab orang politik, ya itu pun pasti. Saya dah tanya dengan musyid saya yang bukan ulama su' ni, kan? Dia memang ulama lah. Dia diam. Bila saya tanya tu dia diam, betul dia bagi jawapan. Bulan 8 huru-hara dah confirm tu. Kalau kata guru saya musyid, saya yakin lah. Saya yakin pada Allah Ta'ala. Cubanya tuan-tuan dan puan lengkapkan diri kita lah. Apa yang lengkap di Nabi dan Rasul dulu datang. Quran bukan lengkap pun. Pada umat, Quran ni dia turun secara sikit-sikit kan. Lengkap 3 tahun sebelum Nabi wafat. Baru lengkap. Start tu Nabi 40. Jadi dakwah kena terus juga. Kena sampaikan. Walaupun sebab tu Nabi kata sampaikan satu ayat. Jadi keyakinan itu pokok pertamanya tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia kata berbai'ah, apa itu tentang bai'ah? Kan, mengikat janji setia. Macam apa yang janji setia ni kita ikat? Allahu Akbar. Benda ni kita kena mengaji juga sedikit lah. Tapi insyaAllah saya akan kongsikan kepahaman saya tentang benda ni sikit tuan-tuan. Saya mohon maaf jika salah silap. Saya pun tak tidur ni. Saya buat video ni. Aduh Akbar. Tapi tolonglah jangan kongsi kat luar. Saya segan. Saya malu. Saya malu. Saya tak ada ilmu apa pun. Gigi pun tak ada tuan-tuan. Gigi pun tak ada. Tak apalah tuan-tuan. Kan? Tu saya minta tuan-tuan tolong perbaiki keyakinan. Pertama kita yakin Allah, kuasa Allah tu meliputi segala-galanya tuan-tuan. Kan? Tengok bom dekat Palestin, ada yang tak meletup tuan-tuan. Dengan izin Allah. Kalau kita kata itu trik dia aja, wallahu alam. Tapi bom tak meletup, ada bom tidak meletup di Palestin tuan-tuan boleh jadi itu. Kan? Itu salah satu senjata doa tu jadi. Kan? Okey tuan-tuan, saya minta maaf tentang tu saya minta maaf atau apa-apa nanti inilah kita kongsi insya-Allah. Setakat benda yang diizinkan Allah, dibukakan jalan insya-Allah. Assalamualaikum.